Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okay, video saya kali ini ingin membincangkan hubungan antara unit masa dan waktu. Okay, seperti mana yang kita tahu, dalam unit masa dan waktu ni ada banyak unit yang terlibat. Okay, daripada saat sehinggalah abad. So, ada beberapa lagi di antara saat dan abad. Okay, jadi video kali ini kita akan bincangkan hubungan antara unit-unit tersebut. Okey, pertama sekali kita tengok, kalau boleh kita senaraikan dulu unit yang terlibat dalam tajuk masa. Unit yang paling kecil ialah saat. Okey, selepas saat, minit. Kemudian cukup je minit, dia akan jadi jam. Okey, kemudian dia jadi hari. Lepas hari, minggu. Lepas minggu, bulan. Tahun. Dekad. Dan abad. So, sebenarnya tajuk masa dan waktu ni paling banyak unit yang kita akan pelajari. Dan yang kena hafal hubungan antara unit tu. So, macam mana nak tukar unit tu semua. Untuk tajuk masa ni memang banyak. Okey, so kita pergi satu persatu. Kita mula dengan minit dan saat. Okey, daripada saat jadi minit dan daripada minit jadi saat. Okey, macam mana penukaran unit dia? Okey, daripada minit jadi saat. Pertama sekali awak kena tahu 1 minit bersamaan berapa saat. Okey, ini asas yang awak perlu tahu. Okey, 1 minit bersamaan 60 saat. Okay, jadi minit nak jadi saat, 1 minit jadi 60 saat, kita guna operasi darab 60. Okay, dan dia akan jadi sebaliknya sekiranya saat nak ditukar kepada minit. Okay, kalau atas tadi darab, bawah dia akan jadi bahagi 60. Okay, kita akan tengok beberapa contoh pengiraan untuk menukar minit dan saat. Okay, saya bagi yang pertama. Okey, katakanlah 4 minit. Okey, 4 minit. Okey, kita nak tukar dia menjadi saat. Okay, kalau tengok pada hubungan antara unit yang kita dah buat arrow ni, minit nak jadi saat, dia akan guna jambatan yang atas ni. Okey, ni dia akan jumpa operasi darab 60. Jadi, darab 60. Sifar 4 darab 6, 24. Jadi, jawapan dia 4 minit bersamaan 240 saat. Okey, kalau sebaliknya. Okey, sebaliknya pula. Kalau diberi saat dahulu. Okey, diberi saat 480 saat bersamaan berapa minit. Okey, kalau daripada saat nak pergi minit, kita akan guna jambatan yang bawah. Kita akan melalui operasi bahagi 60. Jadi 480 bahagi 60. Okey, kita potong sifar. 48 bahagi 6, 8. Jadi 480 saat bersamaan 8 minit. Okey, itu cara nak guna gambar ni, gambar rajah ni. Diagram ni. Ini salah satu cara untuk awak hafal penukaran unit. Okey, ini biasa saya beri dalam kelas sebagai nota. Okey, ada murid yang tampal untuk rujukan dia lah. Okey, seterusnya kita tengok pada unit yang seterusnya, unit jam dan minit. Okey, untuk jam dan minit, awak kena tahu dulu 1 jam bersamaan berapa minit. Okey, 1 jam bersamaan 60 minit. Okey, ini asas yang awak kena hafal. Okay, jadi jam kepada minit, nak menukar dia, darab 60. Dia sama dengan sebelah tadi. Okey, jadi sebaliknya pula, kalau minit nak tukar pada jam, bahagi 60. Sekarang kita ambil contoh, satu soalan nak menukar jam kepada minit. Okey, 9 jam nak ditukar kepada minit. Okay, kalau awak memang hafal sifir, tak ada masalah. Tapi sekiranya kita tak hafal sifir 60, kita lihat pada gambar rajah ni, jam nak tukar kepada minit. Nak naik jambatan yang atas, kita akan bertemu dengan
operasi darab 60. Jadi 9 darab 60. 9 darab 6, 54. Awak akan dapat 540 minit. Okey, ni kita tukar jam kepada minit. Okey, macam mana kalau kita tukar pula minit kepada jam? Okey, diberi 720 minit. Sama dengan berapa jam? Okey, daripada minit nak tukar pada jam, kita guna jambatan yang bawah. Kita tengok anak panah dia ni. Okey, dia ke sana. So, kita guna jambatan yang bawah ni. Operasi dia bahagi 60. Jadi 720 bahagi 60, boleh potong sifar. 7 bahagi 6, 1. 12 bahagi 6, 2. Okey, jadi dapat jawapan dia 720 minit bersamaan 12 jam. Okey, 720 minit bersamaan 12 jam. Okey, selesai untuk jam dan minit. Kita pergi pada unit seterusnya, iaitu hari dan jam. Okey, macam tadi juga awak kena tahu satu hari berapa jam. Okey, satu hari ada 24 jam. Okey, satu hari ada 24 jam. Daripada pukul 12 tengah malam sehinggalah bertemu balik tengah malam. 12 tengah malam hingga 11.59 PM. So, 24 jam lah. Okey, satu hari 4 jam. Maksudnya nak menukar hari kepada jam, kita akan guna darab 24. 1 darab 24, 24. Satu hari sama dengan 24 jam. Jadi, kalau hari kepada jam kita darab 24, jam kepada hari kita akan bahagi 24. Okey, kita ambil contoh 4 hari. Sama dengan berapa jam? Okey, kita tak hafal sifir 24. Biasa murid hafal sampai sifir 12. Jadi, kita darab. Hari nak pergi pada jam, kita naik yang atas ni. Kita akan bertemu dengan operasi darab 24. Jadi, 4 darab 24. Okey, awak akan dapat jawapan dia 96 jam. Okey, 96 jam. Okey, macam mana pula kalau sebaliknya? Kalau diberi jam dulu. Okey, contoh saya bagi jam. Saya bagi 83 jam. Kita nak tahu dia berapa hari. Okey, jam nak tukar pada hari, dia lalu yang bawah. Kita akan jumpa operasi bahagi 24. Okey, 83 bahagi 24. Okay, 8 memang tak boleh bagi 24. Okey, 3. 72. Okey, ada baki. Jadi, 83 jam bersamaan 3 hari 11 jam. Okey, 3 hari 11 jam. Kenapa ada 11 jam? Sebab yang kita bahagi tadi ni, yang kita 83 tu ialah 83. Oops, sorry. 83 jam. Okey, bila yang dah bahagi, atas ni dah jadi hari. Bawah ni masih lagi unit jam. Jadi, 3 hari, 11 jam. Okey, kita tengok pula untuk unit seterusnya, iaitu minggu dan hari. Saya rasa yang ni ramai tahulah. Satu minggu ada 7 hari. Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu. Okey, 7 hari. Jadi, nak tukarkan minggu kepada hari, kita guna operasi darab 7. Hari kepada minggu, bahagi 7. Okey, kita ambil contoh. 8 minggu sama dengan berapa hari? Okey, so sifir 7 je lah. 8 minggu, nak tukar menjadi hari, kita jumpa operasi darab 7. So, 8 darab 7 ialah 56 hari. Okey, sebaliknya pula. Okey, contoh saya bagi pada awak 59 hari sama dengan berapa minggu. Okey, jadi hari nak tukar pada minggu, kita lalu yang bawah ni kita jumpa bahagi 7. Okey, 59 bahagi 7. 8 darab 7, 56 bagi 3. Jadi jawapan dia
8 minggu. Yang lebih ni apa? 3 hari. 8 minggu, 3 hari. Okey, selesai minggu dan hari. Kita tengok seterusnya, iaitu tahun dan bulan. Okey, tahun dan bulan. Okay, tahun dan bulan ni, satu tahun ada berapa bulan? Daripada Januari sampai Disember ada 12 bulan. Jadi nak tukar tahun ke bulan, kita darab 12. Dan bulan kepada tahun, kita bahagi 12. Okey, contoh saya beri 3 tahun sama dengan berapa bulan? Okey, disebabkan dia sifir 12, 3 darab 12 tu awak dah hafal kan? Jadi 3 tahun, 3 darab 12 bersamaan 36 bulan. Okey, dan sebaliknya pula, kalau saya beri 48 bulan sama dengan berapa tahun? Okey, kalau kita tengok dekat sini, bulan nak pergi kepada tahun, kita akan jumpa satu operasi kat sini. Bahagi 12. Jadi 48 bahagi 12. Okey, sifir 12 kalau awak hafal senang. Kalau tak hafal memang kena buat satu persatu lah. Okey. Jadi dapatlah 48 bulan sama dengan 4 tahun. Okey, kita pergi kepada unit yang seterusnya lagi. Okey, dekad dan tahun. Okey. Dan saya terus bincang untuk abad dan tahun. Okey, dekad kepada tahun dan abad kepada tahun biasanya jadi keliru sebab abad dan dekad kan kita jarang guna. Yang lain kita biasa guna sampailah tahun, bulan, minit, jam, saat, minggu kita biasa guna. Tapi bila abad dan dekad kita jarang guna. Okey, saya ada sedikit tips macam mana nak menghafal satu abad sama dengan berapa tahun. Dan macam mana nak hafal satu dekad sama dengan berapa tahun. Okey, kalau dekat sini kita tengok abad dieja dengan berapa A. Okay, abad dieja dengan 2A. 1, 2. Jadi, dia ada 2 sifar. 1, 2. 100 tahun. Okey, dekad pula dieja dengan 1A. Jadi, ada 1 sifar. 1 dekad, 10 tahun. Okey, dekad dan tahun. Dekad nak pergi tahun, darab 10 bahagi 10. Abad nak pergi tahun, darab 100 bahagi 100. Okey, yang penting awak ingat ni. Ingat satu abad dengan satu dekad tu berapa tahun. Okey, tapi macam mana pula abad nak ditukar menjadi dekad? Okey, abad nak ditukar menjadi dekad. Kalau kita tahu, ni 100, yang ini 10 tahun. Dia beza, okey, satu dekad ada 10 tahun. Nak dapatkan satu abad ada 100 tahun. Jadi 10 nak jadi 100 ni, nak kena darab berapa? 10 nak darab 10, baru dapat 100. Jadi, satu abad nak ditukar menjadi dekad, kita akan darab 10 bahagi 10. Satu abad bersamaan 10 dekad. Okey, satu abad bersamaan 10 dekad. Jadi, ini yang awak perlu hafal. Bila hafal, lebih mudah untuk awak lengkapkan soalan yang melibatkan penukaran unit. Okey, kadang-kadang ada operasi tambah tolak darab yang perlu awak menukar unit. Okey, jadi kalau ada masa, ada kelapangan, buatlah dia menjadi nota. Okey, lukis, buat diagram ni, buat cantik-cantik, jadikan dia macam nota. Boleh tampal ataupun letak dalam buku awak. Ada masa hafal. Okey, ada masa sila hafal. Okey, untuk kelas saya memang dah sediakan. Jadi, saya minta tolong untuk awak lengkapkan. Okey, tolong lengkapkan seperti mana yang saya sediakan dalam video ni. Okey, tolong lengkapkan dan hafal. Okey, itu saja untuk video pertama saya. Sekian, terima kasih.